Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita punya topik yang akan disampaikan kali kepada Ustaz Dr. Muhammad Hasnat, pengarah Ustaz Islam UKM dan juga masyarakat dari Fakulti Pendidikan Islam dalam pusat pendidikan akidah. Jadi insyaAllah sengaja adalah pakar pendidikan akidah dan tasawuf. Jadi topik kali ini pada kita beri perhatian penuh supaya kita mendapat manfaat yang secukupnya insyaAllah untuk menjadi panduan. Jadi silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kasih kepada Dr. Abdul Muhammad Mahmud yang berbahagia, pengurusi Surah Ar-Rayyan serta ahli jawatan kuasa, bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesedaran untuk kita terus berada di dalam agamanya, untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepadanya. Amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa hati kita ini sentiasa berbolak-balik, dan ada ketikanya kita bersemangat, kita bersungguh untuk kita melakukan kebaikan dan juga ketaatan, dan ada ketika lainnya semangat itu mungkin berkurangan. Kerana itulah dia sifat iman yang ulama sebutkan bertambah dan berkurangan. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya hati kita ini sentiasa berbolak-balik. Maka kerana itu kita perlu sentiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan, agar kita diberi sifat istiqamah, konsisten di dalam agama ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ataupun dalam nafas yang lain, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan ataupun palingkan hati kami ini untuk terus berada di dalam agamamu dan juga untuk berada di dalam ketaatan kepadamu. Amin. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tajuk yang diberikan ialah berkaitan tentang tuntutan di sebalik dua kalimah syahadah. Kita sering mengungkapkan dua kalimah syahadah itu,
Hampir setiap solat juga kita ulangkan. Kalau kita kata solat yang wajib sahaja, daripada kita katakan yang wajib itu 5 kali, maka mungkin 5 kali kita mengungkapkan 2 kalimah syahadah itu, dan belum dicampur dengan solat-solat sunat yang lain. Kita sering mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu ikrar, satu akwal yang ringkas ataupun mudah. Apabila diungkapkan orang yang bukan Islam dengan penghayatan ataupun dengan hatinya membenarkan, maka orang itu dah dikira Islam. Jadi itu 2 kalimah syahadah. Bahkan sering setiap hari kita mengulangkan ikrar kita itu. Jadi apakah yang ada di sebalik 2 kalimah syahadah itu? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin ada orang bukan Islam, kenalan kita yang bersama-sama, mungkin jiran kita ataupun rakan kerja kita ataupun siapa-siapalah kenalan kita yang bukan daripada Islam, apabila mereka bertanya kepada kita apakah dia agama Islam, agak-agak apakah jawapan yang kita akan berikan kepada mereka. Dan orang yang bukan Islam, kenalan kita, rakan kerja mungkin, jiran kita mungkin bertanya apakah dia agama Islam, maka apakah tuan-tuan jawapan yang boleh kita berikan kepada dia? Kita nak katakan Islam ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Cukupkah begitu? Jadi apakah yang dimaksudkan seorang itu sebagai seorang Islam? Jadi sebenarnya dia berada di sebalik 2 kalimah syahadah. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak lihat kepada beragama, hampir kita katakan manusia ini majoritinya beragama. Kalau kita kata kita rangkumkan semua manusia di bumi ini, mungkin kita tengok keseluruhannya yang percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu ada. Cuma konsepnya belum kita tengok lagi. Okey. Yang tak percaya Tuhan itu tak ada, kita tolak ke tepi. Mungkin kita kata etis lah. Bahkan etis pun sebenarnya mereka secara dalamannya mengakui ada Tuhan. Sebab tu mempercayai ada Tuhan itu ialah perkara fitrah. Perkara fitrah. Cuma mereka menafikan, mengingkari. Kita tolak ke tepi yang tak percaya Tuhan. Yang kelompok yang penuh yang percaya kepada Tuhan pula, dan kita cuba tengok yang percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan itu satu ataupun banyak, ataupun dalam konsep disebut sebagai konsep monotheism, percaya kepada satu Tuhan. Yang lain ialah polytheism, percaya kepada banyak Tuhan. Jadi kita tolak ke tepi yang percaya banyak Tuhan ni. Mungkin tapi banyaknya agama lain, dia walaupun konsep Tuhan itu ada 2, dia kata yang 2 tapi 1, ataupun 3 tapi 1. Itu tapi kita tolak tepi lah. Kita tolak ke tepi. Sebab macam mana 2 tapi nak dikata 1, apatah lagi 3 nak kata 1, kita tolak. Jadi yang percaya satu Tuhan ni, yang percaya satu Tuhan, kalau kita tengok kebanyakannya, kalau agama Hindu dah tadi ada 3 konsep, Kristian juga ada 3 konsep tu. Kalau mungkin yang dualisma, yang percaya dua unsur, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan ni, kita boleh tolak tepi. Jadi yang ada mungkin agama Yahudi. Yang Yahudi percaya satu Tuhan. Tetapi apa pula yang membezakan antara Islam dengan Yahudi? Pasti ada beza. Kenapa? Konsep ketuhanan ialah konsep paling teras dalam membezakan di antara satu agama dengan agama yang lain.
Jadi kalau kita katakan ada orang yang kata kepada kita percaya satu Tuhan, apa bezanya dengan agama Islam? Orang tanya ataupun umumnya soalan tadi, apakah agama Islam? Maka apakah jawapan yang boleh kita jawab kepada dia? Kalau yang paling mudah kita katakan mengucap dua kalimah syahadah tadi, tiada Tuhan melainkan Allah, yang untuk disembah melainkan Allah, dan juga meyakini bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasul yang diutuskan oleh Allah. Itu asal. Sebab ada orang Yahudi juga, kalau dibahas siapa dia orang Islam, siapa dia orang Islam, ada beberapa pandangan. Ada beberapa pandangan. Ada yang kata percaya kepada Nabi Muhammad sahaja, selain daripada percaya kepada Allah Ta'ala, percaya Nabi Muhammad ialah Rasul. Tetapi perlu diperincikan lagi, Nabi Muhammad ialah Rasul yang diutuskan kepada seluruh manusia. Sebab ada kelompok Yahudi, kelompok Yahudi, dia percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata Nabi Muhammad ialah Rasul, ialah Nabi yang diutuskan, tapi dia kata kepada orang Arab sahaja. Itu satu kelompok Yahudi. Dia kata, jadi orang yang percaya Nabi Muhammad sahaja, tak percaya kepada bahawasanya baginda diutuskan kepada seluruh manusia, syariat baginda itu ialah kepada seluruh manusia, maka itu pun belum cukup. Jadi itu daripada segi kita kata pengertian. Mengucap dua kalimah syahadah ialah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad itu Rasulnya yang membawa syariat. Apa sahaja yang dibuat oleh Nabi SAW adalah benar. Itu daripada masuk dua kalimah syahadah itu. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tengok dengan lebih detail, dua kalimah syahadah itu mengeluarkan beberapa tuntutan. Tuntutan yang pertama ialah aspek kepercayaan. Dalam Islam ini, kalau kita tengok, kalau kita katakan tadi soalan, kalau orang bukan Islam tanya kepada kita apa dia agama Islam, maka agama Islam itu kita kata konsep ketuhanan, atau kita kata terasnya ialah konsep tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sahaja pada aspek kepercayaan. Kita kata kepercayaan, percaya Allah Ta'ala satu, ya betul, tetapi bukan sahaja aspek kepercayaan. Di sana ada aspek pengamalan. Aspek kepercayaan yang kedua ni ialah aspek pengamalan. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pengamalan. Dan juga yang ketiga ialah aspek kerohanian. Kepercayaan, pengamalan, dan juga kerohanian. Apa yang dimaksudkan dengan aspek kerohanian ialah kita kata hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita katakan dalam kita mentauhidkan Allah Ta'ala bukan sahaja aspek kepercayaan, tetapi di sana ada aspek pengamalan, ibadah semata-mata Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita kata hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ambil tiga terus tadi, maka kita kata percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pengamalan kita beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintah dan apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dan yang ketiga ialah aspek kerohanian, aspek hati. Maksudnya kita perlu bina hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan Rasulnya. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, detailnya boleh kita lihat dalam tiga aspek yang disebut sebagai Islam,
iman dan juga ihsan. Kita boleh lihat dalam hadis disebut sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril, kalau hadis 40 itu ialah hadis yang kedua selepas hadis niat. Selepas hadis niat. Apa kisah ni? Kisah ni ialah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya? Jibril datang dalam keadaan dia menyerupai manusia. Rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih. Yang riwayatkan ini ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata kami tak kenal. La ya'rifuhu minna ahad, seorang pun tak kenal. Sedangkan kalau orang yang datang dalam keadaan yang kemas begitu, pastilah bukan orang jauh. Maksudnya rumah dia mungkin dekat-dekat sini je, ataupun kita kata orang yang dikenali, sebab datang dalam keadaan rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Kalau orang jauh mungkin ada kesan musafir. Ada kesan musafir, mungkin rambut dah tak berapa hitam, dah kelambu ke, ataupun begitu juga dengan baju. Tapi orang ni datang dalam keadaan yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Apa yang dibuat? Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandar lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanya, akhbirni 'anil Islam, khabarkan aku tentang Islam. Jadi apakah di Islam itu, tuan-tuan? Islam itu, maka Rasulullah jawab, Islam ialah kamu mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga melaksanakan haji sekiranya berkemampuan. Itu Islam, ataupun kita kata rukun Islam. Jadi apakah Islam itu? Islam ialah aspek pengamalan. Apa yang badan orang Islam perlu laksana, solat, puasa, zakat, haji, mula dengan 2 kalimah syahadah. Kemudian Jibril kata solat tak benar. Kemudian ditanya lagi, akhbirni 'anil iman, ceritakan kepada aku apakah dia itu iman. Apa dia iman? Kalau tadi Islam tadi pengamalan, maka iman ialah kepercayaan. Kalau tadi Islam itu ataupun rukun Islam itu apa yang badan orang Islam, tubuh orang Islam perlu laksana, maka iman ini apa yang perlu akal orang Islam percaya. Apa dia? Itulah dia rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, malaikat, kita, hari kiamat, qada dan qadar. Kemudian Jibril kata solat tak? Benar. Sayyidina Umar yang riwayatkan hadis ni pelik. Macam mana orang ni tanya kepada Rasulullah SAW, kemudian dia betulkan. Jadi bukan orang sebarangan, dia membetulkan Rasulullah SAW. Itu perkara yang kedua. Ada aspek Islam, ataupun kita kata aspek pengamalan, apa yang badan orang Islam perlu laksana. Yang kedua ialah iman, aspek kepercayaan, apa yang akal orang Islam perlu percaya. Itulah rukun iman yang 6. Dan datang yang ketiga ialah ihsan. Apa dia ihsan? Kalau rukun iman, rukun Islam tu kita boleh kira 5 perkara, 6 perkara. Tetapi ihsan ini digambarkan dalam situasi an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau kamu tak dapat rasa seolah-olah melihat Allah Taala, maka kamu kena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ihsan ini? Kalau kita kata rukun Islam itu aspek pengamalan, apa yang badan orang Islam perlu laksana. Iman itu kepercayaan, apa yang akal orang Islam perlu percaya. Maka yang ketiga ini ialah aspek kerohanian. Kepercayaan, pengamalan, maka ini ialah kerohanian.
apa yang perlu ada dalam hati umat Islam. Kalau Islam tadi apa yang badan umat Islam perlu laksana, iman itu apa yang akal orang Islam perlu percaya, maka ihsan ini ialah apa yang perlu ada dalam hati orang Islam. Maksud ihsan itu apa? Perasaan bertuhan. Hati sentiasa merasakan perasaan bertuhan. Sama ada dia rasakan dalam bentuk yang lebih tinggi, yang paling tinggi, iaitu seolah-olah berhadapan dengan Allah Ta'ala, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak rasa itu, maka kena rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kita, memerhatikan kita. Itu ihsan. Kalau kita tengok daripada sudut Islam tadi, rukun Islam tadi, maka ilmu yang menghuraikan rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji, ialah ilmu fiqh. Iman, rukun iman, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Ilmu yang menghuraikan rukun iman ialah ilmu akidah. Maka yang ketiga, ihsan ini ialah perasaan bertuhan ataupun aspek kerohanian, ataupun kita sebut aspek kepercayaan tadi, akidah tadi, aspek mental. Aspek pengamalan fiqh tadi mungkin kita kata fizikal, maka ini ialah aspek spiritual, aspek kerohanian, apa yang perlu ada dalam hati orang Islam. Maka ilmu yang menghuraikan itulah dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, bagaimana jadi boleh kita dapat mafhumnya ataupun maklum daripada itu. Kalau ilmu akidah itu tentang kepercayaan, ilmu fiqh itu tentang pengamalan, maka ilmu tasawuf ialah tentang kerohanian ataupun bagaimana perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ilmu yang menghuraikan itulah ilmu tasawuf. Kerana gitu kita dapat tiga ilmu itu disebut sebagai ilmu fardu ain, wajib ke atas setiap individu Muslim, tak kira siapa. Seorang Muslim untuk dia melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya, maka ilmu ketiga-tiga ilmu ini diperlukan. Kenapa? Selepas Jibril tanya tentang Islam, iman dan juga ihsan, kemudian ditanya tentang tanda kiamat. Jadi tanda kiamat boleh kita sebutkan termasuk juga dalam perkara akidah. Walaupun ada setengah ulama dihuraikan, dia kata ada rahsia tersendiri daripada kenapa tanda kiamat itu ditanyakan secara berasingan. Ada ulama yang huraikan. Jadi kita akhir itu, selepas selesai bertanya itu, maka lelaki ini pun beredar. Lelaki ini beredar, maka Sayyidina Umar yang riwayat, dia kata, ya Rasulullah sendiri ditanyakan, ya Umar, atadri man syahid? Tahu tak siapa yang tanya tentang Islam, iman dan juga ihsan tadi, dan juga tanda kiamat tadi? Sayyidina Umar kata, para sahabat Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Apa jawapan Rasulullah SAW? Ini yang kita kata nak menunjukkan kita kepada apa kedudukan tiga perkara ini. Rasulullah kata, fa innahu Jibril atakum wa yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kamu, mengajarkan kamu agama kamu. Jadi apakah dia agama Islam? Maka agama Islam itu merangkumi tiga aspek tadi. Aspek kepercayaan, pengamalan, kerohanian. Aspek mental, fizikal dan juga spiritual. Aspek akal, badan dan juga hati. Maka itu agama Islam. Jadi kalau kita kata soalan tadi, orang bukan Islam datang kepada kita, tanyakan kita apa dia agama Islam, maka kita boleh jawab, Islam itu ada aspek kepercayaan, percaya kepada rukun iman yang 6. Islam itu ada aspek pengamalan, mengamalkan, melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Dan juga
Islam itu adalah aspek kerohanian di mana hati orang Islam perlu berhubungan dengan Allah dan juga Rasulnya. Jadi kalau kita katakan ilmu, kalau kita tengok juga tentang ilmu, bagaimana kita mengambil penting dengan 3 ilmu ini, kita boleh tengok banyak orang bincang tentang akidah, banyak juga orang bincang tentang fiqh pun boleh tahan, banyak juga. Walaupun ada orang yang duk komplain asyik belajar taharah, asyik belajar solat, tu je. Tapi itulah dia tuntutannya untuk nak kita dapat hidup sebagai seorang Islam dan melaksanakan kehidupan kita sebagai seorang Islam dengan sebaik-baiknya. Maka itulah ilmu yang perlu kita belajar. Tetapi aspek tasawuf ini banyak yang dipinggirkan. Banyak yang dipinggirkan. Mungkin akidah, fiqh banyak, tetapi tasawuf sedikit. Sedangkan tasawuf inilah, ataupun kita kata aspek hati inilah yang membenarkan apa yang kita percaya dan apa yang kita laksana. Kan? Kita percaya kepada Allah Ta'ala, mungkin kita kata itu adalah aspek akidah. Kemudian kita solat, solat kita kata mungkin itu aspek fiqh ataupun aspek tuntutan daripada rukun Islam itu. Tetapi adakah kita benar-benar percaya kepada Allah, kita benar-benar solat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka yang membenarkan ialah hati kita. Hati kita yang benarkan. Adakah benar-benar kita percaya kepada Allah Ta'ala? Adakah benar-benar kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi itu hubungan ketiga-tiga perkara itu yang tak dapat dipisahkan. Dia bersama. Kita ambil contoh, mungkin kita kata orang buat perbuatan baik. Buat perbuatan baik, luaran, tolong orang. Contoh. Adakah mesti hati ini juga baik? Belum tentu. Mungkin luarannya baik, tetapi dalamannya ataupun hatinya tidak baik. Dia buat baik, sebenarnya ada tujuan yang tidak baik. Mungkinlah kita katakan nak kenakan orang, tolong orang bagi barang, mudahkan barang yang dibagi itu bukanlah barang yang bagus sehingga orang yang menerima barang itu akan menerima akibatnya. Itu kalau kita kata perbuatan luarannya baik, dalamannya ataupun hatinya belum tentu baik. Tetapi kalau kita ambil aspek ibadah lah, ibadah ni orang kata baiklah, solat. Kita ambil contoh yang selalu diulangkan, iaitu orang yang bangun tengah malam. Dia bangun tengah malam seorang-seorang kat rumah dia, tak ada orang lain pun. Dia seorang je bangun malam, dia tak nak buka lampu. Dia tak nak buka lampu, dia sembahyang dalam gelap. Tak ada orang dalam rumah dia, tapi dia sembahyang bangun bertahajud malam-malam seorang-seorang. Itu pun kita kata belum tentu hati dia baik. Kenapa? Mungkin datang dalam hati dia, aku sembahyang tak buka lampu, aku sembahyang tengah gelap, aku sembahyang orang tak tahu apa semua. Itu kalau dilihat kepada perbuatan kita zahir dan juga batin. Sedangkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita buat baik, tinggalkan perkara yang dosa zahir dan batin. Apa ayatnya? Wazaru zahir ismi wa batinah. Dan tinggalkan perkara dosa itu zahir dan juga batin. Perkara yang Allah Ta'ala haramkan, qul innama harrama rabbul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Allah Ta'ala haramkan perkara fawahish, keburukan, dosa itu juga apa yang zahir dan apa yang batin. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu Islam. Maka kita nak lihat daripada itu di sebalik dua kalimah syahadah yang kita ungkapkan. Bila mana kita mengucapkan dua kalimah syahadah, maka di situ ada tuntutan daripada sudut pengetahuan ilmu. Apa dia ilmunya? Jadi kalau kita boleh ucap dalam ilmu akidah, ilmu akidah ni apa tajuk yang perlu kita belajar selain daripada rukun iman yang 6 tadi?
percaya kepada Allah, malaikat kita, ahli kiamat, qada dan qadar. Ada juga ulama yang rumuskan kepada 3. Apa dia? Bila kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita perlu mengetahui perkara berkaitan ketuhanan, al-ilahiyat. Apa dia perkara ilahiyat? Ulama dah rumus dah. Perkara yang sekurang-kurangnya perlu dipelajari itu sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jadi ada 41 perkara di situ. Bila kita ungkapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka datang perkara yang kedua, iaitu perkara berkaitan kenabian. Apa ni perkara kenabian itu? Kalau kita nak kenal Nabi, maka juga ulama rumuskan 4 perkara yang wajib: sidik, amanah, tabligh, fadalah. Lawannya 4 mustahil dan 1 yang harus. 9 perkara. Itu dia katakan ada 50 perkara. 41 campur 9. Itu baru perkara ketuhanan dan kenabian. Dan selepas daripada itu, apa yang disebut sebagai as-sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Quran Sunnah, ataupun yang disebut sebagai ghaibiyat, perkara yang ghaib. Maksudnya apa? Perkara-perkara ini kita tahu maklumat dia, sumber pengetahuannya ialah daripada Quran dan Sunnah. Dan perkara-perkara itu ialah kebanyakannya perkara yang akal kita tak dapat nak cerap. Berdasarkan kita kata kita punya panca indera, panca indera juga kita tak dapat nak cerap perkara ghaibiyat itu. Itu yang perkara berkaitan, kalau kita katakan dalam rukun iman itu ialah tentang apa, malaikat, syurga, neraka. Kalau yang hidup dengan kita mungkin jin. Kita tahu jin itu ada berdasarkan daripada tadi as-sam'iyat, kita dengar daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Itu, dan dia juga sifatnya ghaibiyat, kita tak nampak. Sebab akal kita ini walaupun mungkin ada yang kita tak nampak, tetapi kita boleh tahu kewujudan dia dengan panca indera lain yang kita dengar. Mungkin angin itu kita tahu ada, mungkin kita dengar, kita rasa, terasa sentuhannya dengan tubuh badan kita. Ataupun benda-benda lain yang tak nampak tapi dapat dirasa. Rasa-rasa itu yang ada, masak, manis, pahit dan sebagainya, kita dapat capai, cerah dengan panca indera lidah. Tetapi perkara ghaibiyat ini panca indera kita tak dapat cerah. Kita tahu ada berdasarkan daripada maklumat Quran dan Sunnah. Jadi itu tuntutan pertama, keilmuan, ilmu yang berkaitan. Di sebalik 2 kalimah syahadah itu ialah perkara ketuhanan, kenabian dan juga perkara ghaib ataupun sam'iyat. Dan yang kedua ialah tuntutan daripada itu ialah untuk kita mematuhi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala perintah, kalau tadi rukun Islam tadi ialah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara tadi yang pertama, ilmu. Yang kedua ialah tentang pengamalan. Dan yang ketiga ialah tentang hubungan hati kita dengan Allah dan Rasul. Ya, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu usahakan dalam hati kita perasaan terhadap Allah dan Rasul. Kalau disebut ihsan tadi, perasaan bertuhan, maka kita cuba cek. Perkara hati ini ialah rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tak ada orang yang boleh nak cerah hati kita, tahu apa yang ada dalam hati kita. Tetapi itulah rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita renung dalam hati kita, adakah wujud perasaan ihsan itu? Sama ada kita rasakan Allah Ta'ala melihat kita, mengawasi kita. Itu kalau dalam tasawuf disebut sebagai maqam muraqabah, pengawasan, rasa pengawasan Allah Ta'ala.
ataupun dapat dia rasa yang lebih tinggi, iaitu musyahadah. Maqam musyahadah merasakan seolah-olah melihat Allah Ta'ala, menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tak perasaan bertuhan? Kalau tak ada, maka kita juga ada yang perlu usahakan. Apa kaedah untuk kita usahakan perasaan bertuhan itu? Itulah yang disebut sebagai zikir. Zikir. Kalau kita tengok perintah zikir ni, perintah zikir ialah perintah yang paling umum. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, wahai orang yang beriman, ingatilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Dalam ayat lain, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kamu semua kepadanya pagi dan petang. Ada dalam ayat lain bil asyi wal imkan. Bil asyi wal imkan, bila kita kata kalau tadi pagi ke petang, ni petang ke pagi balik, maksudnya sebanyak-banyaknya zikran katsira, waktunya sebanyak-banyaknya. Maka itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebut tadi zikir ialah perintah paling umum. Kenapa? Kerana perintah solat ada waktunya. Masuk dia solat, sekali nak masuk waktu isyak, wajib solat isyak. Kemudian masuk waktu subuh, wajiblah solat subuh. Zakat, cukup haul dan nisabnya, maka perlu kita zakat. Haji datang, bulan haji kita ada kemampuan, maka kita laksanakan haji. Puasa, masuknya Ramadan, kita berpuasa. Tetapi perintah zikir ialah sebanyak-banyaknya. Jadi persoalan besar kepada kita, bagaimana zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya kalau kita lihat kepada latihan untuk kita berzikir ni, hakikatnya telah ada di dalam ibadah yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Kita boleh menimbulkan perasaan ataupun ingatan kepada Allah Ta'ala ini melalui ibadah yang Allah Ta'ala perintah. Sebagaimana solat. Sebagaimana solat itu aqimus solat li zikri. Tunaikan solat untuk mengingati, dan telah disusun kepada kita. Buka saja mata kita daripada tidur, maka kita mengingati Allah Ta'ala melalui solat subuh. Dan kita bekerja, kita sambung, kita mengingati Allah Ta'ala, berehat seketika dengan solat zuhur dan asar, maghrib dan juga isyak. Itu perintah yang wajib. Hakikatnya ialah untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kita tengok puasa. Puasa ini kalau kita ambil faham bahawasanya ia supaya menimbulkan perasaan takwa. La'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa maksud takwa? Takwa ialah ihsan juga. Perasaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Rasulullah sebut apa? At-taqwa hahuna, isyarat kepada jantung ataupun hati itu. Dan kita boleh tengok pengalaman kita dalam kita berpuasa. Kita puasa daripada kita mula-mula kita puasa tu, mula-mula puasa depan mak ayah, mungkin mak ayah tak ada, mungkin curi minum, curi apa tu makan tu. Tak ambil wuduk, kumur tak keluar-keluar, kumur masuk bilik air pun sambil mandi, sambil minum air, peringkat pun mulai. Tapi lama kelamaan bila kita mula puasa dengan sebaik. Kenapa kita mula puasa dengan sebaiknya? Sebab kita rasa itu ialah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa pun yang tak tengok kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tengok kita. Itu tujuan daripada berpuasa, menimbulkan perasaan bertuhan dalam diri kita. Begitu juga semua ibadat yang lain. Kalau kita tengok ibadat haji, di situ juga disebut isyarat mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Semua ibadat supaya menimbulkan perasaan bertuhan tadi, itu perkara wajib. Maksudnya daripada perkara wajib yang kita buat ialah untuk kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Islam kita juga dianjur untuk sentiasa berdoa dan untuk setiap perbuatan kita. Bangun tidur, doa tidur. Bangun daripada tidur, nak masuk bilik air, doa masuk bilik air. Keluar bilik air, pakaian kita naik kerendaan, makan, segala doa-doa itu juga adalah ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebutkan dalam kita beribadat, dalam kita hidup ini, maka perkara yang perlu kita laksanakan tadi, 3 perkara tadi. Selain daripada aspek kepercayaan, kita betulkan aspek kepercayaan kita melalui pengajian kita kepada ilmu akidah. Kita betulkan aspek pengamalan kita melalui ilmu fiqh, solat bagaimana, puasa bagaimana, haji bagaimana, dan kita cuba usahakan melalui ilmu tasawuf, melalui amalan yang dianjurkan itu, kita bina hati kita kepada Allah dan juga Rasul. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan zikir, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah juga dengan zikir, selawat. Berapa banyak selawat yang kita bacakan seharian? Berapa banyak selawat yang kita bacakan seharian, sedangkan itu juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu ke atas Nabi dan utuskanlah salam ke atas baginda. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mungkin boleh lihat kesimpulannya. Yang pertama daripada 2 kalimah syahadah itu ialah tuntutan keilmuan. Kita membaca perkara berkaitan ketuhanan, kenabian dan juga perkara lain ataupun akidah, ilmu akidah secara umum. Yang kedua ialah aspek pengamalan, kita mematuhi segala perintah dan larangannya daripada Allah dan juga Rasul. Dan yang ketiga ialah aspek hati, bagaimana kita membina hati kita terhadap Allah dan Rasul. Antaranya ialah zikir, antaranya ialah dengan kita kata berselawat, antaranya juga ialah dengan perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada Allah dan juga Rasul. Kalau kepada Nabi SAW secara khusus juga ialah tentang kitab-kitab sirah. Banyak kitab sirah kita baca, sedangkan kitab sirah itu ada berbagai jenis-jenisnya. Ada berkaitan sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan, ada berkaitan syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi, ada berkaitan khasais, keistimewaan Nabi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dapat kita menghayati syahadah yang kita ulang-ulangkan setiap hari. Mudah-mudahan setiap syahadah, setiap kali kita mengungkapkannya, kita kata ada kemajuan dalam diri kita terhadap 2 kalimah syahadah yang kita ikrarkan. Hasilnya sekadar itu yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kurang itu daripada kelemahan saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana ma akhtana ma ta'ammana ma asrarna ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.